Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Alhamdulillah, kita sambung bacaan tafsir kita, tafsir Al-Azhar. Kita sampai pada ayat yang ke-45 hujung, dan kita sambung tafsirannya dahulu. Ayat yang tengah kita tafsirkan ini memberi ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lamu, dan Allah itu Maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Ta'ala mengetahui siapakah musuh-musuh kamu. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi waliya, memadai Allah menjadi wali kamu. Wa kafa billahi nasira, memadailah Allah menjadi pembela kamu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut apa? Allah memberi ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Tuhan Allah lebih tahu siapa musuh-musuh Islam. Yang terpampang ke muka kita ialah orang Yahudi. Yang nampak saja musuh kita, bila sebut saja musuh Islam, siapa yang kita nampak? Yahudi. Yang tu dulu. Tapi saya orang Yahudi hari ni jadi penasihat kita, penasihat kesihatan, penasihat dalam bidang keuangan, ekonomi, semua ambil sistem dia orang. Sistem yang Nabi tinggal tak ikut, ambil pakar, semua pakar Yahudi belakang. Memanglah kita Ustaz, pakar kami tempatan Ustaz, dia tempatan tu dia berkiblat pada siapa? Undang-undang siapa? Peraturan siapa? Yahudi ni dia masuk kepada kita umat Islam ni bukan daripada benda kecil-kecil. Dia masuk semua. Tu nama dia musuh. Dia masuk jarum ni semua. Tapi orang Islam ni dia jenis tak kisah. Dia masuk dalam bidang sukan. Cuba tengok dalam sukan peraturan Yahudi buat macam mana. Pakaian mesti dedah aurat. Tak boleh main badminton, tak boleh pakai seluar banyak. Kena pakai seluar pendek. Kalau nak pakai agak, pakai hak jenis ketat. Renang kena pakai macam ni, tak boleh pakai macam tu. Undang-undang tu dia buat. Sampai undang-undang jalan raya pun dia buat. Satu dunia sama. Undang-undang sukan satu dunia sama. Undang-undang jalan raya satu dunia sama. Undang-undang perubatan satu dunia sama. Sama semua undang-undang perubatan. Sakit ubat dia sama. Pi negara lain berubat tu, pi negara ni berubat tu, sama aja. Dia kontrol ekonomi, sistem ekonomi dia kontrol. Satu dunia pakai duit kertas. Duit kertas pula sama. Pi Singapura jenis sama macam tu. Pi Arab macam tu juga. Dulu duit kertas, sekarang duit plastik, sama. Sebab mereka yang kontrol. Mereka boleh tentukan negeri mana yang duit mahal, negeri mana duit rendah. Dia bagi kita duit kertas, kita bagi dia apa? Kita bagi dekat dia apa? Dia bagi kita apa? Kita bagi dekat dia emas. Dia bayar dengan kertas. Bodoh kita. Bodoh. Dia bagi kertas. Kita bagi emas. Tukaran untuk dapat duit tu kena bagi bond emas. Depa yang kumpul emas satu dunia. Yahudi ni. Ganti kepada emas yang kita bayar ialah duit kertas. Buatnya duit tu tak laku. Jadi Jepun kita dulu. Duit pisang dulu. Pokok pisang.
Dan duit mereka tu pula mereka cetak. Boleh ada mereka cetak banyak-banyak? Apa masalah? Mereka punya kilang, aku suka mereka. Tapi kita nak dapat duit kertas tu, kita kena bagi emas pada dia orang. Emas sampai bila-bila naik harga. Duit kertas tak ada nilai. Tapi orang Islam tak sedar-sedar duk pakai sistem ekonomi mereka. Bodohnya orang Islam ni bagi emas, kemudian mereka ganti kertas. Maka kita pun berebutlah kertas. Kertas ya. Cetak atas, bocok gambar agung, cok gambar presiden, laku. Tapi emas pada mereka, tahu banyak emas mereka pegang sekarang. Sebab tu negara yang buat benda-benda ni, raja dia hidup panjang, pegang emas paling banyak di dunia, pegang harta yang paling banyak di dunia. Jadi gitulah cerdiknya Yahudi. Dia pegang kita semua. Semua benda satu, semua benda sama, semua benda satu. Sekarang mereka buat semua masuk kedai sama. Masuk kedai ya mesti scan. Satu dunia sama. Malah dalam bab semayang pun satu dunia sama. Cara semayang mesti sama, cara ibadat sama, cara salam sama. Tapi orang Islam tak nampak. Dia ubah cara kita, Yahudi ni, untuk dia. Demokrasi sama, mengundi sama, pilih presiden, pilih Perdana Menteri, mengundi sama, semua sama. Dia larikan kita daripada ajaran Islam tanpa kita sedar. Dan kita kata sistem mereka tu bagus, kita tinggalkan sistem yang Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ajar pada kita. Maka jadilah macam sekarang, sampai ibadat kita pun sama. Okey, cara urus orang mati pun sama. Dulu orang mati Islam mandi, kapal elok-elok, ziarah elok-elok, lah tak ada. Sama ya, tanam. Silat-silat hari tu dia nak bakar dulu. Cadangan dulu ada yang nak bakar mayat. Oh dahsyat. Okey, begitulah lemahnya kita yang Nabi sebut dalam hadis, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikut jejak mereka ni sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk lubang biawak, kamu ikut lubang biawak. Baik, kemudian, tetapi kerana takut dan cemas akan kebangkitan Islam di tanah Arab, bangsa-bangsa besar Inggeris, Perancis dan Amerika dan umumnya kerajaan barat telah membantu Yahudi sebagai proksi mereka. Di tengah-tengah negara Arab, tengok-tengok ada Yahudi. Mereka telah melempar 2 ekor burung dengan 1 batu. Baling 1 batu, 2 ekor kena. Mereka benci kepada Yahudi, dalam masa yang sama mereka benci pada Islam. Buat menghabiskan pengaruh Yahudi yang dibenci di Eropah, mereka halau, mereka bagi sebuah negeri nama dia Palestin. Mereka pun tak suka Yahudi ni. Orang Eropah tak suka. Sebab tu Hitler bunuh mereka. Duduk dalam negeri mengacau orang. Duduk dalam negeri, buat macam negeri pak dia. Apa nak buat? Bunuh lah. Ini perang. Ada lah yang masih hidup? Ada. Himpunkan setempat, bagi sebuah negeri dekat mereka, nama dia ialah Palestin. Itu asal dia tu. Dia ambilnya tanah orang Arab. Amerika dengan Britain kata dia jajah Palestin. Sekarang kita pindahkan Yahudi dari Eropah, Yahudi dari seluruh dunia, maka pindah duduk di Palestin. Tubuhkan satu nama negara yang baru, nama dia Israel. Itu asal dia tu. Supaya negeri dia orang tak ada Yahudi, supaya negeri Eropah tak ada Yahudi, Jerman tak ada, Inggeris tak ada, aman lah mereka ni, biar dia kacau orang Islam di Palestin. Kemudian, dan Arab adalah bangsa yang dipandang musuh besar, mereka lah menjadi tulang punggung Islam. Apalagi diketahui bahawa Jazirah Arab
satu sumber kekayaan alam yang luar biasa, iaitu terdapat emas hitam, nama dia minyak. Maka mereka pun letakkan Yahudi di situ. Yahudi ni kerja apa? Kerja dia nak menjajah negara lain, kerja dia nak kontrol negara lain. Maka puak-puak Amerika, Britain kata dekat negara Arab, sekarang Yahudi ada dekat keliling hampa, sebelah dengan Jordan, dekat sangat dengan Saudi, dekat sangat dengan Syria, dekat dengan Iraq. Kalau korang tak buat siasatan, kalau korang tak buat persiapan, Yahudi ni anytime boleh serang korang. Baik korang jual minyak pada kami bagi tentera, kami bagi senjata, kami bagi kapal terbang. Puak-puak Arab pula bodoh, jual tong free, janji hampa hantar perang pada kami, militer punya senjata. Amerika pula kata, duit hampa kalau hampa simpan kat negara Arab, hampa tak jadi, duit hampa kena simpan kat bank kami supaya selamat. Maka Arab menghantar duit, simpan di negara mereka berpuluh-puluh bilion. Maka mereka pun menggunakan duit Arab untuk membangunkan negara mereka. Ni yang sedang berlaku dan telah berlaku. Cuba tengok dalam Malaysia ni, bank orang Islam berapa? Orang Melayu Islam duit banyak, simpan dalam bank. Yang menggunakan duit kita tu bangsa apa? Yang buat bangunan, buat bisnes. Kita orang Melayu simpan duit, jenis tak belanja, ingat hari tua. Padahal belum tentu tua. Simpan duit. Ingatlah, ingat anak lah, ingat cucu lah, simpan, kumpul, buah dalam bank. Bank pula bagi loan, bagi pinjaman nak buat krus, pinjaman nak buat pusat judi. Bukan duit bank. Bank tu dia simpan duit kita, dia laburkan. Kalau kita tak simpan kat dia, dia apa? Bankrupt. Duit itulah yang dia bagi pinjaman kepada toke-toke ni. Maka mereka pun membina gedung, membeli bangunan, bukan duit mereka, pembiayaan bank. Mereka hutang semua. Tuan-tuan duk tengok bangunan tinggi-tinggi, rumah kedai banyak-banyak, mereka beli cash ke? Tak, semua loan. Loan tu bank bayar pada kontraktor pemaju. Guna duit siapa? Duit orang yang pendeposit. Yang pendeposit kita ialah orang Melayu paling banyak. Sebab tu saya kata banyak kali tuan-tuan fikir balik, duit tu nak buat apa? Bila tuan-tuan duk simpan, beli emas, tak pun simpan tabung haji. Tak tu, tabung haji pun tak boleh. Air ke dalam pula kan. Hari tu dapat kat depa, depa bagi kat orang sana juga. 22 bulan depa perintah habis. Hotel-hotel habis. Tu pun Melayu tak sedar lagi. Payah cakap. Tuan-tuan lantik lah dia ada menteri. Beli emas simpan. Beli emas pun takut Ustaz dia rompak dia orang. Potong tangan Ustaz. Oi. Masuklah rumah curi besi-besi sekali. Simpan kat bank. Bayarlah bulan-bulan upah simpan. Begitulah nasib kita bila kita tak pegang ekonomi, jadi lemah belaka. Sebab orang Melayu diajar jangan kaya, nanti lambat masuk syurga. Kita jaga masjid sudahlah, bab ekonomi biar dia orang pegang. Jadi macam ni. Memang daripada dulu orang Melayu tak pandai berniaga, kita beli sudahlah. Orang Melayu ni kerja kaki tangan kerajaan sudahlah. Jadi hak bisnes bagi dia orang lah. Janji kita dapat tetap berpencen. Orang Melayu fikiran macam tu. Tetap dan berpencen, tetap dan berpencen. Duit tak ada. Dia orang pencen tu cakap lebih sikit, tak boleh, takut pencen tarik. Tak buka bahu, tak pergi pencen tarik balik. Buka juga lah bahu, tak ada. Dia kata 4, 5 pun 5 lah, janji dapat pencen. Ini nasib kita. Sebab tak pegang kepada ekonomi. Kalau kita pegang, kau buat, kami tarik benda ni, kami tak jual benda ni, diam orang. Ekonomi lebih berkuasa daripada sistem politik, kuasa. Baik. Kemudian
Di dalam ayat ini Tuhan memberikan ubat penawar bagi umat Islam. Meskipun dari kiri kanannya musuh telah bersatu untuk menghancurkannya, janganlah umat Islam merasa cemas dan putus asa. Tuhan Allah tetap menjadi penolong dan pelindung mereka. Nampak? Wa kafa billah waliyan wa kafa billah nasiran. Allah tu wali kita. Dialah yang jaga kita, dialah yang tolong kita, nasira. Di kita ada Allah, susah apa? Ni hidup kita sekarang ni macam tak ada Tuhan. Orang kita sekarang ni dah macam tak ada Allah. Kita kena ingat, Dajjal datang tu untuk apa? Dajjal datang tu ialah untuk mengambil Islam daripada kita. Dajjal dia datang tu nak mengubah ajaran Islam kepada ajaran dia. Okey, dia ambil. Orang Mahdi kata take away. Dia buat balik. Dia ambil pada kita ajaran Islam. Cuba tuan-tuan tengok hari ni, ajaran Islam dia ambil tak? Satu persatu dia ambil. Nak masuk masjid kena ada benda ni. Dulu tak ada. Nak nikah kena ada benda ni. Dulu tak apa, nikah pi. Sekarang kena ada. Dia dah ambil kita punya. Nak sembahyang Jumaat pun kena ada benda ni. Tak ada, tak boleh sembahyang. Itulah dia tuan-tuan, sistem yang dibuat. Dia kacau kita. Dia kacau ibadat kita. Nak buat haji tak boleh, nak buat umrah tak boleh. Dan malangnya orang Islam ikut demi menyelamatkan nyawa. Dia kata ni ustaz nak selamatkan nyawa. Tak. Kita ni opaci, kita kena sayang Allah, sayang Nabi Muhammad lebih pada hal lain. Taat pada Allah, taat pada Rasul lebih pada yang lain. Lebih daripada yang lain tu apa ustaz? Lebih pada mak kita. Sayang tak mak? Sayang, tapi sayang Allah dan Rasul lagi. Sayang tak bapak? Sayang, tapi Allah dan Rasul lebih aku sayang. Sayang tak laki bini? Sayang suami kita, isteri kita, kita sayang, tapi sayang Allah lagi. Sayang tak diri sendiri? Sayang, tapi sayang Allah dan Rasul lagi. Kalau siapa-siapa yang sayang lain daripada itu, orang ni fasik. Kadang-kadang kafir jadi dia. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24, tak boleh sayang hak lain lebih daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, Allah suruh kita korban nyawa dan harta, harta dan nyawa, bi amwalikum wa anfusikum. Allah suruh buat. Cuba tengok Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih anak dia. Sembelih anak tu mati tak? Sembelih anak tu mati tak? Kalau ikut logik mati tak? Matilah. Nabi Ibrahim buat tak? Buat. Pasal apa? Allah suruh. Adakah Nabi Ibrahim tak jaga nyawa? Sebab Allah suruh. Sebab tu aku ikut. Mak Nabi Musa, dia campak Nabi Musa dalam sungai waktu Nabi Musa baru dilahirkan. Merah lagi, bedung, campak dalam sungai, dalam kotak. Pasal apa mak Nabi Musa campak Nabi Musa? Pasal Allah suruh. Nyawa Nabi Musa bahaya tak? Tapi tetap dia buat. Sebab apa? Allah suruh. Mak Nabi Musa buat. Di luar rumah Nabi Muhammad tu orang nak bunuh dia. Mereka kepung Nabi Muhammad. Tapi Allah kata pada Nabi Muhammad, keluar. Tapi orang nak bunuh, Nabi Muhammad tetap keluar walaupun nyawa dia di hujung dah. Sebab apa? Allah yang suruh keluar, dia keluar. Perintah Allah dulu, perintah Nabi dulu. Sekarang ni Allah suruh kita buat sikit je. Sembahyang Jumaat, sembahyang, takut mati, ada virus dalam dia, jangan datang. Maka kita pun tak datang. Sebab
kata-katanya nak menyelamatkan daripada fitnah. Nanti kalau masjid jadi penyakit, orang fitnah. Apa sekarang orang Islam tak difitnah? Siang malam orang Islam difitnah. Macam-macam orang Islam fitnah, difitnah baru. Kenapa yang kita nak ikut? Sedangkan Nabi Ibrahim boleh sembelih anak dia, Nabi Musa dicampak oleh mak dia, Nabi Muhammad nak dibunuh, tetap Nabi buat sebab perintah Allah. Perintah Allah takkan menjadikan umat dia susah. Hukum Allah tidak akan menjadikan umat Islam susah dan menderita. Takkan. Kita dalam bab bersunat, kita ikut. Budak tu kecil lagi 6 tahun sunat. Ada tak demi menyelamatkan nyawa anak saya takkan disunatkan? Pasal apa nak sunat? Dia kata untuk ni lah perintah Allah lah. Ni dalam bab ni bukan sunat pun. Tak luka pun duduk sembahyang tu. Tapi hari ni pasal arahan yang satu tadi ni. Sebab tu tuan-tuan baliklah takut pada Allah, bukan takut dengan makhluk. Sebab di tempat-tempat lain boleh duduk dekat-dekat, boleh masuk semua tanpa had. Jadi kaji balik apa hak kitab ni kata. Jangan sampai kita ni mengikut telunjuk musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam yang nak menjauhkan kita daripada agama Allah, menjauhkan kita daripada Allah. Baik, bukankah ayat ini menyuruh berdiam diri, berpangku tangan? Kalau Tuhan telah berjanji bahawa dialah yang akan menjadi pelindung dan pembela umatnya, hendaklah kaum muslimin berusaha mendekati Allah dan menegakkan tauhidnya, barulah jadi kuat. Jangan kita cakap inilah satu-satunya untuk menghalang kita terkena jangkitan. Tak. Yang kita duk pakai di muka tu nama dia face mask. Ada tak face mask ni berkuasa menghilang penyakit, menghalang? Tak ada kuasa. Yang kita duk cocok tu bolehkah menghalang daripada kena? Tak boleh menghalang. Itu cuma apa? Salah satu ikhtiar. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Ikhtiar banyak tak? Kita ni pergi Kuala Lumpur, ada pergi naik kereta api, ada yang pergi naik bas, ada yang pergi jalan kaki, ada yang naik basikal, ada yang naik motor, ada naik van, ada naik lori sayur. Itu nama dia apa? Ikhtiar. Kamu guna apa? Saya guna kereta api. Oh, makcik guna kereta. Kereta lah betul, kereta api tak betul. Tak, semua menuju sana makcik, silakan. Mana yang sesuai pada makcik buatlah. Saya ni tak ada lesen. Saya ni pula malas berhenti-berhenti nak kencing. Dalam kereta api tu ada jamban, senang saya kencing situ. Naik kereta kan susah nak kencing dalam kereta, nak kena berhenti. Saya pula senang naik basikal, senang. Kalau saya larat saya kayuh, kalau saya tak larat saya usung basikal, pulanglah. Tu nama dia ikhtiar. Yang kita duk cocok tu bukan satu-satunya ikhtiar. Dia dipanggil salah satu. Kalau tak nak ambil tu pulanglah. Saya ikhtiar dengan benda lain, janji saya tak terkena. Betul juga. Saya tak naik kereta api, saya naik lori, sampai je ke? Itu pun betul juga. Jangan kita kata aku je betul, kau orang salah. Siapa tak naik lori kena? Oh, mampus lah macam itu. Itu bukan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah pilihan. Tetapi kalau saya naik lori ke, saya naik kapal ke, naik basikal ke, tentukah saya sampai Kuala Lumpur? Tentukah? Tentukah? Belum tentu kalau Allah tak izin. Sebab benda-benda tu tak ada kuasa. Kereta api tergelincir, lori jatuh gaung, kereta masuk bawah lori, tak sampai kita sebab Allah tak izin.
Begitulah juga kita makan ubat ke, kita tutup mulut ke, kita cocok ke, kalau Allah tak izin tak kena juga. Sebab Allah kata dia berkuasa. Maka kita kena cari jalan macam mana Allah boleh jaga kita. Sama ada kita cocok ke tak cocok ke, apa benda ke, macam mana Allah boleh jaga kita. Ni ayat ni beritahu. Takkan Allah tak boleh jaga kita. Nabi Muhammad beritahu, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, mereka itu di bawah pemeliharaan Allah. Nabi beritahu, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah jaga. Itulah dia. Dia tak sebut siapa yang pakai face mask Allah jaga. Dia tak sebut. Yang Nabi sebut ialah siapa yang sembahyang subuh berjamaah. Maknanya salah satu cara untuk dapatkan pertolongan Allah ialah pergi ke masjid, pergi ke surau sembahyang, bukan dihalang orang. Berbeza sangat cara yang Nabi suruh dengan kita buat keputusan. Kita nak cari Allah, dekatkan diri dengan Allah, bila dekat senang. Tuan-tuan ni kalau dekat dengan wakil rakyat senang tak? Minta sign senang, minta cop senang, dekat. Minta recommend pun senang. Cuba jauh, cuba tak kenal, nak ambil gambar pun susah, nak salam pun bayar. Cuba tuan-tuan dekat tengok dengan Ustaz Kazim, makan dengan dia pun boleh. Cuba tak kenal, segan nak makan. Sebab tu kita kena rapat dengan Allah. Doa Allah mustajab, mendekatkan diri dengan Allah. Kita semua ada masalah tak? Ada. Sedih tak? Sedih. Orang lain boleh mengaji, kita tak boleh mengaji. Orang lain demam, kita pun tak boleh keluar rumah. Demam sekali. Sedih lah tu, duduk di rumah tu. Tu yang kurang kelas kita ni. Saya punya peraturan, siapa demam, semua duduk rumah. Tak boleh main undang-undang kita. Pakai duduk penuh. Kami tak demam tak? Duduk diam-diam di pondok, susah keluar. Dengan hang sekali. Saya dah pesan banyak kali dah, bila demam makan ubat. Umur kita dah 70 tahun, 70 lebih dah, takkan tak pernah demam, takkan tak pernah batuk. Pilah cari ubat di kedai batuk, batu dan anak, ibu dan anak, kelapa laut apa, jalah semua gatal. Jolok kena lah. Macam tak pernah demam. 70 tahun Panadol takkan tak nak beli. Takkan tak pernah tahu ambil orang tua, ambil buah tang sini, ambil apa, asam jawa, lumur satu badan. Takkan tak pernah belajar. Tapi pasal kita ni panik. Loh, takut loh, papa kerong. Kena. Panik. Takkan tak pernah demam daripada mula beranak sampai ketua. Bila demam, makan ubat, makan habatus sauda, minum air suam, kumur air garam, selesai 2 hari clear. Tapi jenis manja, ngada-ngada, pulang. Akhir balik pada semua orang. Cuba kita ni jangan panik. Dalam agama kita ni dia tak pergi panik. Dan kita sendiri nak, kita boleh tahu perubahan badan kita. Rasa nak batuk dah ni, ambil kicap campur lemon, minum. Kicap perah lemon, ngap, hilang batuk. Petua paling mudah tak nak batuk ialah jangan batuk. Bukan susah. Rasa nak batuk, lega. Boleh ke Ustaz? Bersin boleh tahan tak? Bersin boleh tahan tak? Boleh ha? Tak boleh bersin. Berapa ramai yang tahan bersin? Bila nak bersin je, tutup hidung, tak bersin. Berapa ramai yang tahan menguap? Boleh pun. Berapa ramai yang tahan kentut? Mengantin gini-gini tahan kentut. Kenapa? Tahan kentut. Batuk kau tak boleh tahan. Ubat paling mudah batuk ialah tahan batuk. Jangan batuk. Masuk 4 hari mati tu.
Batuk dia padu lebah campur dengan lemon. Paling mudah minta ubat batuk kelapa laut ke, batu danak ke, Brekol ke. Yang tu pergi klinik yang tu tak. Hak tu dia bagi pun. Cuma penyakit kita ni, orang kita apa? Bila doktor-doktor bagi ubat di klinik, ini 3 kali ya, 2 kali, ini 3 biji 1 kali 1 hari, 3 kali sehari 2 biji sekali makan, ini 2 kali 1 hari 1 kali makan 2 biji ya. Pernah tak kita tanya nama ubat ni apa? Kita bangga lagi, tunjuk segenggam, tu dia abang, aku nak makan semua. Tapi kita tak pernah tahu ni ubat apa. Jarang kita tanya ni nama apa ni. Ini ubat kita sudah tulis di sini ni. Mau pening sama pening. Ini nama ubat dia. Oh, nama ubat dia pening sama pening. Nampak? Bila makan dengan izin Allah lega. Bila demam, pergilah farmasi beli. Tak susah. Dah nak pi juga. Pi. Makcik kita ni jolok. Jolok. Kembang habis dua belah ni. Batuk semua orang positif. Ni musim dia. Musim dia. Dia cuba fikir tentang. Lepas ni pergi klinik, tanya ubat nama apa. Ni menatang ni apa ubat yang doktor bagi kat saya ni, ubat apa? Makan sajalah, banyak tanya lagi. Oh, tak boleh, ni badan saya kena tanya. Apa ada nama ubat ni? Kita jarang tanya tu. Tapi kalau nak makan nasi, nak makan lauk, kita tanya ni babi ke apa? Ni daging apa? Ni babi ke ayam? Oh, ini kedai orang Islam mana ada babi dah, nampak putih semacam tu. Bab yang lain kita tanya babi ke, lemak babi ke. Tapi bab ubat kita tak pernah tanya. Janjiku lega lah. Lepas ni tuan-tuan tanya dan minta dia tulis nama ubat tu. Senang. Kalau aku nak beli, aku cari kat farmasi ni nama ubat dia. Baik, kemudian dan kata dia lagi, bertambah kita kembali kepada intisari ajaran agama kita, bertambah pulihlah kekuatan kita. Itu sepatutnya. Bila kita semua kembali kepada Islam, kita akan jadi kuat dan kita akan pulih kekuatan kita. Sebab apa kita hari ni tak kuat-kuat dan tak pulih kekuatan kita? Sebab apa? Sebab kita tak kembali pada Islam. Tak pernah kita dengar kempen mailah semayang subuh supaya Allah jaga Malaysia. Yang ada tiap-tiap hari, jagalah, itu yang ada. Tapi tak pernah kita minta pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan ni tak ada kuasa. Seolah-olah yang berkuasa itu saja yang berkuasa. Sampai naik muntah kita dengar. Buka TV yang tu, buka radio yang tu, pi nyembang yang tu. Duduk sebelah kawan pun tanya, dah ambil ke? Hak tu juga dia tanya. Pi nak menikah dia tanya, pi nak masuk masjid dia tanya, semua dia tanya. Tuan-tuan tak pening ke? Adakah Islam, adakah manusia dijadikan dalam dunia ni untuk itu? Daripada mula beranak sampai ketua, dah ambil dah. Adakah itu tujuan kita hidup? Sebab itu bangunlah balik, beranilah katakan tidak. Aku nak ikut Islam. Yang ni yang lebih selamat. Allah bagi kebebasan udara pada aku nak sedut sepuas-puasnya. Allah bagi persaudaraan dalam Islam, aku nak bersaudara serapat-rapatnya. Aku nak ibadat dalam rumah Allah, aku nak beribadat sepuas-puasnya sebelum aku mati. Bayangkan kita mati 3 tahun tak pergi masjid. Bayangkan kita mati dalam keadaan 3 tahun tak sembahyang Jumaat. Nak jawab apa depan Tuhan? Jawab apa? Allahu Akbar. Kalau kita kata tak boleh, jangan masuk. Jangan masuk. Okey, jangan masuk masjid, apa tak cocok. Kalau gitu sediakan satu tempat untuk orang yang tak cocok sembahyang. Kalau masjid tak boleh masuk sebab tak cocok, sediakan satu tempat untuk orang yang tak cocok boleh masuk sembahyang, supaya tak menanggung dosa yang tak sembahyang ni.
Besok ditanya pada yang tak semayang, kenapa tak buat jemaat? Dia tak bagi. Maka yang tak bagi boleh jawab, kami memang tak bagi masuk masjid, tapi kami bagi tempat satu lagi, stadium, boleh sembayang sana. Yang tu tak cocok pun apa boleh masuk. Lepas cocok pun main bola, yang tu tak cocok, tak sediakan juga. Jadi kita nak cari nahah ni. Saya takut Allah turunkan bala. Dulu Allah bagi banjir dah, hapus bumbung, hapus rumah 2 tingkat. Kita tak sedar lagi ni. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain untuk beribadat dalam masjid, masuk dalam masjid, menyebut nama Allah dalam masjid. Baik, kemudian bertambah kita kembali kepada intisari ajaran agama kita, bertambah pulihlah kekuatan kita. Batin adalah satu-satunya jalan untuk menangkis serangan jiwa yang tengah mereka lakukan. Mereka mempengaruhi seluruh pasaran dunia, baik dalam bidang politik, tadi saya sebut dah. Mereka kontrol ekonomi, mereka kontrol politik dunia. Sistem yang mereka tinggalkan ialah demokrasi. Cuba tengok demokrasi, siapa yang menang banyak dia jadi pemimpin, walaupun dia tak layak, sebab dia bertanding atas nama tiket. Saya dah kata dah minggu lepas, atas nama logo, lambang. Kalau buh kura-kura pun menang, buh labu menang. Dia tak tengok pada orang dah, dia tengok pada logo. Okey, ini sistem yang mereka tinggalkan. Dan sistem ini menjadikan kita bergaduh setiap hari, sebab akan berebut jawatan setiap 5 tahun. Maka negara-negara yang mereka jajah akan bergaduh siang malam, takkan aman sampai bila-bila. Negara yang paling banyak dijajah ialah Commonwealth. Maka Commonwealth ini akan bergaduh siang malam. Sekarang yang sedang bergaduh teruk India, Commonwealth. Malaysia ni tu saya cerita lah, gaduh tak habis-habis, daripada hidup sampai mati gaduh. Dah mati dah, dah nak mati dah, hidup balik, bergaduh balik lah. Itulah nama dia demokrasi. Ada negara yang tidak duduk di bawah Commonwealth, mereka tak bergaduh. Yaman, negara yang tak ikut Commonwealth. Tuan-tuan tengok negara tak ikut Commonwealth, elok je hidup. Jepun mana ada Commonwealth menentang tu. Oh, kerja dia siang malam tunduk ke orang. Tengok dia apa, Thailand, elok dengan raja dia pun hormat, semua hormat, tunjuk perasaan tu dulu kan. Lepas tu turun pemerintah dia buat kerja masing-masing, elok. Dia pun bukan Commonwealth. Tapi negara yang dijajah, bekas jajahan daripada barat, semua tak aman. Negara yang dijajah Belanda, yang dijajah Perancis, yang dijajah Italy, yang dijajah British, maka negara ini jadi masalah. Cuba tengok negara Arab, Perancis perintah, Libya, Itali perintah, Inggeris perintah, sampai sekarang tak aman walaupun mereka merdeka. Malaysia walaupun merdeka aman tak? Gaduh siang malam. Hang sama aku, aku sama hang, hang naik mahkamah aku turun, aku keluar penjara, hang masuk. Siang malam, tak pernah selesai. Tak pernah selesai masalah kita. Sampai harga telur ayam pun tak pernah selesai. Agak-agak tuan-tuan ni, masalah telur ni bila? Sejak bila kita menghadapi masalah harga ayam, harga telur, harga minyak masak, harga gula? Pernah aman tak? Tak. Dulu ingat tak krisis gula? Tak ada. Berebut cari pergi 5 kedai, seorang hanya dapat 1 kilo. Dia mari 5 orang satu kereta, mak masuk, pak masuk, anak 3 orang beratur nak beli gula. Lepas-lepas harga gula naik, melimpah ruah gula. Sebab masa tu ada menteri sebut, kita akan naikkan harga gula bulan depan. Pakat sorok habis tu pergi kedai. Ni pun menteri cerdik tak? Gitulah hidup kita.
apabila kita tidak mengikut acuan daripada Islam. Nombor satu yang dia kacau ialah politik. Nombor dua, dia kacau ialah ekonomi. Satu dunia dia boleh turunkan, dia boleh naikkan inflasi. Satu dunia dia boleh kontrol harga emas. Kalau dia nak harga emas naik, harga emas turun. Mata wang naik, mata wang turun. Saya ingat dulu-dulu kalau kita pakai duit Singapura sama harga dengan duit Malaysia, laku, nilai sama. Sekarang orang tengok tak duit kita. Dulu kalau kita pergi Mekah tunjuk duit Malaysia tinggi tu, lepas tu sama, lepas tu mereka tinggi, kita rendah pula. Sebab ada kuasa besar yang menguasai nilai duit. Atas sebab apa nilaian duit tu? Bagi tahu. Kertas sama, tukang cetak sama, tapi pasal apa nilai sama? Padahal duit tu tulis 10 ringgit dengan 10 dolar. Jadi apa sebab yang membezakan 10 dolar nilaian dia macam 30 ringgit engkau? Siapa yang menetapkan undang-undang indikasi tu? Indikator tu, kata orang Manjur. 10 dolar bersamaan 40 engkau. Tapi kertas dua-dua tulis 10 ringgit, 10 dolar, tapi nilai tak sama. Ini nama dia, mereka menguasai ekonomi kita. Padahal kita bagi mereka emas, kita bagi stok simpanan emas, imbalan emas untuk dapatkan duit kertas. Jadi macam mana mereka kira emas kita? Tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak boleh tanya macam-macam akta, maka kita pun jadi ikut sajalah. Terlalu banyak benda yang kita tak boleh tanya. Benda yang patut nak habis, patut habis dah, sambung lagi. Benda yang dah dibayar banyak tahun, patutnya nak habis dah, tak habis-habis lagi. Bila kita tanya tak boleh, apa dia? Cuba jawab apa dia? Tol. Punya lama orang tak habis-habis ke hutang? Saya tak ada fikir. Pinjaman apa? Perjanjian apa? Tak boleh tanya. Tanya salah akta. Jadi kita pun bodoh. Tak mau bayar tu tak apa, ikut jalan biasa. Dah selesai masalah. Jangan cakap banyak. Macam tuan-tuan pergi hospital kerajaan dengan hospital swasta. Mahalnya ustaz, hospital swasta 30,000 pakcik kena. Nak murah pakcik hospital kerajaan. Tok situ. Makcik nak cepat, makcik nak selesa sana. Nama dia swasta, bayar lah. Layanan first class lah. Supa dah lebuh raya pun dah naik dia suruh bayar lah. Nak free makcik, ikut jalan lambat. Gopeng kampor tapah sungkir Tanjung Malim masuk tu tak ada makcik. Jam ustaz oi, tak nak jam, ikut tak ada. Bayar lah. Tapi tak nak lah mahal, tak nak mahal, masuk jalan kampung. Ngikutlah lori tu, mau gede. Pilihan di tangan kita. Nak buat macam mana? Baik, kemudian yang ketiga, mereka menguasai kebudayaan. Baru tiga dia sebut, politik, ekonomi dan budaya. Sampai kepada filem-filem merosak akhlak dari Hollywood. Sebahagian besar adalah produksi daripada orang Yahudi. Sekarang dia ada screen, green screen nama dia. Nama dia apa? Screen hijau. Orang Barakah sebut green screen, screen hijau. Belakang saya ni dia ada kain hijau, maka saya boleh duduk depan, tapi belakang saya boleh buat macam-macam, macam real. Saya berdiri tegak dalam filem tu, saya macam jatuh tapi tak jatuh. Saya terlentang ke belakang tapi tak terlentang. Hui, macam mana Ustaz Kazim buat tak jatuh? Rupanya ada orang tahan. Tapi pasal apa tak nampak? Sebab orang yang tahan saya tu dia pakai baju hijau, belakang dia pun skrin hijau. Dia boleh potong orang tu, dia boleh tukar seolah-olah saya nak jatuh tapi tak jatuh, padahal ada orang.
Sebab tu kita bila tengok wayang, tengok drama, tengok filem, tengok video, jangan cepat percaya. Depa boleh buat macam-macam. Depa tengah duk screwdriver tu, angkasawan tu tengah duk screwdriver. Kapal angkasa dia nak cabut, dia boleh berbetul nak ngerek, nampak pemandangan bumi pula bulat ya. Tak gayak pula tu. Kita ni naik tangga pun terkencing, gayak, ketok di atas. Rupa-rupanya dia green screen. Dia letak gambar apa tak tahu, seolah-olah angkasawan tu tengah duduk berbetul. Bayangkan, depa kata satelit tu sentiasa beredar. Macam mana dia boleh duduk potong naik? Logik tak logik? Inilah dia, nama dia politik, ekonomi dan filem. Budaya dia mengubah pahaman kita. Maka kita pun percaya Superman pakai spender di luar terbang. Dia buat macam betul-betul. Nah, dia buat macam betul-betul. Mula-mula rasa seronok, nama dia Charlie Chaplin. Rasa seronok Charlie Chaplin, gelak ha ha ha, ramai orang tengok. Kemudian mereka mula berfikir bagaimana nak memasukkan nilai-nilai yang tak elok dalam filem mereka. Maka datanglah filem porno, maka datanglah James Bond. Seks bebas dalam filem James Bond. Asal jadi James Bond je, semua boleh tidur dengan perempuan, semua boleh tidur dengan perempuan. Jadi murah James Bond buat. Marilah filem-filem yang bercorak peperangan, mengatakan bahawa Islam tu jahat. Yang jadi jahat tu semua pakai serban. Maka satu dunia pun percaya bahawa orang-orang Islam adalah teroris, pengganas. Ini mereka buat. Bahkan Einstein juga jago teori relatif terkenal, dan Sigmund Freud jago ilmu jiwa dan psikoanalisa, sampai kepada Karl Marx menggoncang dunia dengan ajaran komunisnya. Mereka semua itu adalah Yahudi belaka. Sehinggalah kita belajar ilmu daripada orang Yahudi. Habis itu macam mana yang belajar tu tak balik ke negara masing-masing, membawa ajaran Yahudi di negara mereka pula. Mereka belajar di universiti pun belajar teori-teori daripada Yahudi. Maka balik ke Malaysia, mereka melaksanakan apa teori yang diberamalkan untuk dipraktikkan. Maka kita pun beranggapan dia orang ni cerdik, belajar luar negeri, dia orang ni mengaji pandai, overseas. Maka dengan sebab pandai overseas itulah kita tak pergi overseas ni dianggap bodoh, bukan ahli. Maka kita pun ikut satu-satu. Sedangkan kalau kita ikut Nabi Muhammad, alangkah bahagianya kita. Tapi sayang tuan-tuan, orang tak nampak Nabi tu. Orang nampak Nabi ni hukum dia boleh ditukar-tukar. Kalaulah hukum Allah boleh ditukar, nescaya Nabi Ibrahim tukar cara nak sembelih anak dia. Kalaulah hukum Tuhan boleh ditukar, Nabi Nuh tak buat kapal, susahkan dia. Dia tetap buat sebab ni perintah Allah nak menyelamatkan dia. Tapi kita hari ini menganggap perintah Allah tu memudaratkan kita. Tiba-tiba kita kata aku orang beriman. Malu tak? Malu kita. Aku orang beriman tapi ubah perintah Allah dan Rasul. Oi, malu. Besok nak mati ni. Besok nak mati ni. Esok lusa mati. Nak jawab apa? Tanya yang tu je. Siapa saudara kamu? Siapa saudara kamu? Orang Islam. Ya ke? Dalam hidup dulu siapa kawan kamu? Siapa musuh kamu? Musuh kamu orang Islam. Mainlah kubur kamu nak jawab saudaraku orang Islam. Dalam dunia musuh. Menurut penyelidikan beberapa ahli ilmu jiwa, makanya sampai timbul orang-orang besar demikian dalam kalangan Yahudi adalah kerana reaksi jiwa yang mendalam oleh sebab rasa pemusuhan bangsa Eropah terhadap Yahudi. Mungkin pula kerana kebencian kepada umat Islam yang memuncak dari zaman ke zaman akan menimbulkan pula orang-orang besar Islam, bukan kerana rasa dendam
melainkan kerana ingin menegakkan amal soleh di atas permukaan bumi ini. Maka orang Yahudi yang rasa ni mereka nak mencuba mengubah, meluaskan kuasa dan pemikiran mereka. Dalam masa yang sama pula ada orang-orang Islam yang nampak kebobrokan mereka ini dan mereka cuba membawa umat Islam kembali pada ajaran Islam. Maka dua benda ini akan bertembung dan sekarang sedang bertembung. Dan kita kena ingat bahawa peperangan ini terlalu banyak jenis perang. Kalau dulu perang guna anak panah dan pedang. Sebelum perang dia ambil tentera seorang, tentera belah ni seorang lawan. Seorang one by one. Yang lain pakat tengok. Itu perang zaman dulu. Siapa menang, lepas tu baru perang. Dia test dulu 2-3 orang, tengok siapa menang. Perang di Amerika pula lain pula. Pakat baris ramai-ramai, tembak pompang. Ni perang zaman Amerika tu. Perang Amerika Utara Amerika Selatan tu, kena tentu ingat. Mereka baris ramai-ramai, sana pun baris ramai-ramai, pakat dia tembak pompang. Dia bukan macam kita tu. Kemudian macam perang gerila, tu nama dia Saji Hasan. Okey, duduk lautan, nama dia serang hendak. Ada pula perang kamikaze, jenis berani punya, naik kapal terbang, bom, lekat bom kat badan, bom. Itu namanya perang senjata. Kemudian barulah datang peperangan jenis baru, menggunakan peluru berpandu jarak jauh. Duduk di laut, tembak di darat. Kapal je tembak boleh sampai. Dia duduk di lautan Arab, di laut Arab, dia tembak ke Iraq. Dahsyat Amerika. Dia tak perlu masuk lagi, dia duduk di kapal tu. Kemudian baru dia hantar jet pejuang, pakat lari selera kita. Saddam Hussein pula balas dengan kereta kebal palsu. Sebab peluru berpandu ni, dia tengok kereta kebal ni, dia ada alat detektor dia. Sebab kita semua bukan orang Islam, dia tak buat kereta kebal, dia beli. Bila dia beli, masing-masing ada detektor nombor berapa. Tekan saja di komputer, peluru pandu cari. Kayaknya susah nak kalah kawan Islam. Dia tak salah, dia tak susah. Sebab kapal terbang kita beli, peluru kita beli, kereta kebal kita beli. Kita akan buat kelang, kita buat kelang kancil je. Dia pun tembak, dia boleh pergi. Saddam Hussein cerdik, dia buat kapal kereta kebal palsu. Dia ambil detektor tu, dia buka kereta kebal palsu, tembak pompang, rupanya mainan punya. Sebab tu dia pun benci dekat Saddam Hussein ni. Dia ubah peluru berpandu jadi skat. Dia pun tak boleh tembak skat sampai ke Israel. Jadi macam mana pun Saddam Hussein kena bagi mati. Dia dah pandai ubah. Ini kisah dia. Itu peperangan besar. Kemudian peperangan biologi, kita sebut peperangan kimia. Dia buat di Afghanistan, dia buat di Syria, dia buat di Palestin. Semua orang pakat mati guna gas beracun. Tak payah perang, tembak je gas beracun, pakat mati semua budak-budak, mayat menggelupah. Dan sekarang peperangan terbaru namanya peperangan biologi. Tak payah serang, tak payah tembak. Tuan-tuan cari apa itu perang biologi. Orang pakat jadi lemah, pakat sakit, pakat lumpuh, pakat mati. Duduk saja mati, lumpuh, maka jadi lemah. Jadi ini bentuk peperangan. Sebab tu kalau kita ikut Islam, ikut Islam, selamat kita. Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Itulah pentingnya mengikut Islam. Jadi jaga elok-elok. Bila kita tak ikut Islam, jadilah Islam diperkotak-katikkan.
Habis ayat yang ke-45, insya-Allah kita akan baca pula ayat yang ke-46. Okey. Ustaz sebut je insya-Allah baca-baca, tapi ustaz tak datang pun. Saya sibuk. Minggu depan ada insya-Allah. Nah, sibuk sangat tuan-tuan ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.